Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Bacaan Kegemaran Saya ataupun BKS, di mana bahan bacaan yang dibaca akan dikongsi bersama penonton. Saya Syazanani Najwa, hos anda pada episod kali ini. Jadi untuk episod kali ini, BKS akan disampaikan oleh Encik Muhammad Yassin bin Jamaluddin, Pengarah Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apa yang akan dikongsikan? Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Terima kasihlah kepada pihak di BKL bahagian library menganjurkan satu session sebeginilah. Sebenarnya sangat baiklah supaya kita dapat berkongsi maklumatnya, terutamanya sebagai kaki tangan yang telah lama berkhidmat, jadi boleh jadi panduan juga untuk kaki tangan yang barulah. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Muhammad Yassin bin Jamaluddin. Profession saya adalah jurutera awam. Saya berkhidmat di BKL sebagai Pengarah Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran. Mula berkhidmat 1984 dan sehingga kinilah, insya-Allah kalau ada umur panjang 2 tahun lagi saya bersaralah. Dia mengenai buku kegemaran saya. Yang ini saya ada 10 wasiat. Saya mungkin tuan-tuan dan puan pernah mendengarlah, sebab di kalangan para dai dia agak terkenal lah. 10 dikenali sebagai 10 wasiat Hasan al-Banna. Jadi Hasan al-Banna ni dia ialah pengasas Ikhwanul Muslim. Ini satu gerakan mencintai Islam. Jadi penerbit buku ni adalah Pustaka Salam. Dia beralamat di Jalan Pantai Baru. Dalam bahasa Melayu 10 wasiat ni dia adalah terjemahan oleh Ustaz Alias Osman daripada Akademi Islam Universiti Melaya. Wasiat pertamanya ialah segeralah tunaikan solat bila saudara mendengar azan. Kemudian wasiat kedua adalah bacalah Al-Quran, buatlah kajian, dengarlah ilmu dan berzikirlah. Jangan habiskan masa saudara pada perkara yang tidak memberi faedah. Jadi yang wasiat pertama tu solat, kedua Al-Quran. Kemudian wasiat ketiga adalah berusahalah bercapai dalam bahasa Arab Fusha. Jadi bahasa Arab Fusha ni bahasa Arab Quran lah. Kemudian keempat, jangan saudara banyakkan berdebat dalam semua urusan, walau bagaimana keadaan, kerana pertengkaran itu tidak mendatangkan kebaikan. Jadi ini adalah panduan-panduan yang diberi kepada kita lah dalam menjalankan kehidupan seharian. Wasiat yang kelima, jangan banyak ketawa, kerana orang yang berhubung dengan Allah bersifat tenang dan serius. Sebab ketawa tu boleh melalaikan lah. Jadi wasiat dia yang keenam, saudara jangan bergurau, kerana umat yang berjihad hanya mengenal keseriusan. Bermakna jiwa yang berjihad tu, maknanya dia promosi kita sentiasa berjihad jadi macam tak ada masa lah. Kalau bergurau banyak sangat tu, itu bukan jiwa orang berjihad lah. Ketujuh, jangan angkat suaramu lebih tinggi dari yang diperlukan pendengar. Ni kadang-kadang kita tengok dalam lift kalau orang tu bercakap macam dia nak bagi tahu semua orang dia punya tu. Sebenar dia telah digariskan lah. Ini dia, sebab apa dalam satu kelompok ramai kita tak tahu orang suka ke tak suka. Jadi kita bersuara tu yang perlu saja. Kemudian wasiat ke-8 ialah saudara jangan mengumpat seseorang, mengata belakang. Jangan merendahkan sebarang pertubuhan. Saya ulang, jangan merendahkan sebarang pertubuhan lah. Makna ada NGO, ada apa kumpulan,
selalu kalau kita kata apa, first impression lah. Bila kita nampak satu benda, kita mula mengulas. Jadi dia tak galakkan macam tu. Kecuali kita bercakap mengenai kebajikan, benda-benda yang baik saja. Dan wasiat ke-9, berkenalanlah dengan orang yang saudara temui dari kalangan rakan-rakan, sekalipun saudara tidak minta buat demikianlah. Jadi sebenarnya ini adalah asas dakwah, iaitu berkasih sayang dan berkenalan. Yang inilah saya rasa gerakan dia yang paling kuat sekali lah, yang dia promosikan. Sebab apa? Mewujudkan kasih sayang ini di antara umat Islam. Dan ke-10 adalah kewajipan lebih banyak daripada waktu. Maknanya waktu itu dihargailah. Dia menggalakkan supaya apabila kita berhubung dengan orang lain ataupun contohnya bermesyuarat, jadi kita menggunakan masa tu sebaik mungkin dan tidak mengambil masa terlalu lama. Kita dia macam empati, kita kena anggap kalau diri kita dengan orang lain macam mana. Orang lain pun ada keperluan masa untuk buat perkara lain. Jadi dia menganjurkan kita menghadkanlah masa masa yang ada kepada kita terhadap orang lain. Ini 10 dia punya wasiat lah, yang mana pada masa dululah, zaman muda-muda, bila saya baca benda umur 20-an, saya begitu tertarik lah. Jadi saya pun masa saya beli buku ni, dan saya berulang kali juga saya baca. Kadang-kadang dah lama tu duduk-duduk saya baca, jadi nampak macam dah kuning buku ni. Dari makna dah dekat 30 tahun lah buku ni. Jadi ada banyak juga yang sebenarnya dikupaskan lah. Akhir sekali lah saya nak berkongsi pesanan lah, bahawa sepanjang kita ialah saudari pun ada yang berbagai peringkat umur. Jadi sepanjang kehidupan kita lalui daripada muda, mula kerja sehingga akhir bersara, ini adalah satu tempoh yang panjang, 30 tahun, mungkin 35, 40 tahun. Jadi gunakanlah masa sebaik yang mungkin. Kita cari ilmu, dapatkan pengalaman, supaya apabila kita menghadapi sesuatu keadaan, kita boleh menganalisa, yang mana yang baik boleh jadikan tauladan dan yang buruk boleh jadikan sempadan, supaya kita berjaya dalam kehidupan kita. Itulah pesanan saya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri saya punya sesi ini, saya menyerulah, saya menggalakkan tuan-tuan puan-puan semua datanglah ke Perpustakaan Kuala Lumpur. Mudah saja, tempatnya di Dataran Merdeka. Dan di samping itu juga library DBKL menyediakan beberapa buah library di Taman Tun, di Ceras, Sri Kota, Sri Sabah, dan juga ada beberapa lagi maklumat tu boleh didapati daripada library kita lah. Jadi kita wujudkan masyarakat yang membaca untuk mendapatkan ilmu. Datanglah ke library DBKL, Library Kuala Lumpur di Dataran Merdeka. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang jerejak jarang-jarang, buat birai condong ke barat. Sudah lumrah dikata orang, ilmu penerang dunia akhirat. Sekian BKS pada episod kali ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi. Ingat, patuhi SOP, kita jaga kita. Assalamualaikum, bye.